Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung hadis yang berikutnya. Masih lagi kita ada dua hadis yang terakhir. Walaupun dari segi maksud hadis itu tidak banyak berbeza dengan hadis-hadis sebelum daripada ini, namun kita baca dia kerana ada beberapa ulasan para ulama hadis dan juga para fuqaha berhubung dengan dua hadis ini. Yang pertama ialah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an fa in lam yajid falyansib 'asa fa in lam yakun falyakhutta khatta ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصحح ابن حبان. Kemudian kata Ibn Hajar, walam yusib man za'ma annahu muttarib bal huwa hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, ia riwayatkan di dalam Musnad, yakni Musnad Ahmad. Dan kita telah sebut dahulu perbezaan antara Sunan dan Musnad. Musnad bermaksud kitab itu disusun berdasarkan kepada nama perawi, bukan kepada tajuk-tajuk fiqh atau tajuk-tajuk sunnah. Musnad seperti Musnad Imam Ahmad itu, dia ikut turutan nama rawi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban. Cumanya Ibn Hibban ini dia terkenal dengan tasahul fit tashih. Dia agak memudah-mudahkan di dalam mensahihkan. Maka banyak juga tasahih ataupun apa yang diputuskan sahih oleh Ibn Hibban dinilai semula dan dianggap tidak mencapai status sahih yang sepatutnya. Antaranya ialah Ibn Hibban memberikan kelonggaran kepada rawi yang majhul, yang mana diriwayat daripadanya dua orang siqah. Maksud kalau ada dua orang yang siqah, yang trusted narrator, rawi yang dipercayai, meriwayatkan daripada satu orang, walaupun satu orang tu tak dikenali latar dia, satu orang tu boleh dianggap sebagai diterima riwayat dia. Yang mana ini tidak dipakai di dalam jumhur ulama atau jumhur muhaddisin, ulama-ulama hadis. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, tidak benar siapa yang mendakwa hadis ini muttarib. Hadis ini keliru. Muttarib ni dia sama ada berlaku pada sanad ataupun berlaku pada matan, yang ni dia keliru. Dia bercampur-campur, susah. Sat macam ni, sat macam tu, dia muttarib. Bal huwa hasan,
Bahkan hadis ini hasan, yakni statusnya hasan. Hasan rendah sedikit daripada sahih. Albani kata hadis ini dhaif. Ini pandangan Albani. Dan Albani ada juga mulahazat terhadap pendapat-pendapat Albani ini. Bukan semuanya diterima dengan begitu sahaja. Kena patut juga dinilai semula sebahagian pandangan-pandangannya, sama ada di dalam hadis ataupun pandangan-pandangannya di dalam fiqh. Pandangan-pandangannya di dalam fiqh lebih bermasalah dibandingkan pandangannya di dalam hadis. Di dalam hadis banyak yang kita dapat manfaat daripada pandangan-pandangan Albani. Tashih dan tad'if dia sangat bermanfaat, walaupun ada mulahazat para ulama hadis yang lain. Tapi dalam fiqh ada banyak pandangan-pandangan Albani ini yang tidak mencapai kepada standard yang sepatutnya di dalam pandangan. Apa itu bab lain? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a." Apabila seseorang kamu salat, maka jadikanlah di hadapan wajahnya itu sesuatu, yakni di hadapannya sesuatu. Bila saja kita salat, sunnah macam kita beritahu, jadikan sesuatu. Fa in lam yajid falyansib 'asa. Jika tak ada, pacak tungkat. Ambil tungkat, pacak. Dah tak ada apa nak semayang, tinggal tungkat ya. Ambil tungkat pacak. Tak di hadapan. Nama apa tu? Kita dah sebut sutrah. Sutrah. Mai orang yang tak reti, dia tengok orang buat, tu dia pok-pok ni sembah kayu pula dah. Sebenarnya ada dalam hadis yang ni dinamakan dengan sutrah. Asal macam kita sebut muakhiratur rahl, tempat sandak unta ataupun kuda tu. Unta biasanya ada sandak, dia buat tempat pelana dia tu, dia panggil muakhiratur rahl. Ada tempat sandak, lebarlah sikit tempat tu, tinggi sikit, tak yang tu di hadapan. Kalau kita pergi di sebahagian negara, saya pergi di mana, saya ingat di Jeddah ke apa, banyaklah masjid dia tu, dia buat macam kayu tu, betul muakhiratul lah, ada kayu tinggi macam tu, dia letak, orang ambil siapa semayang sunat, dia letak depan dia. Sunnah sutrah. Jadi supaya kalau orang lintas pun di dalam kawasan dia. Nabi SAW suruh kita letak yang tu lah. Tapi Nabi kata kalau dah tak ada juga, fal yansib asa, letak tungkat. Kalau dah tak ada juga. Fa in lam yakun falyakhuttu khatta. Jika tak ada, maka letak garis di hadapan. Buat garis. Jadi kalau kita tak ada, buat garis. Garis ni sama ada kita garis, jangan duk pi toreh atas tikar masjid pula, atas kapet masjid. Taklah apa-apa. Kalau ada tali pinggang ke apa, dia tak, kita tahu kawasan kita. Salat sunnah. Sunnah. Ada mazhab pandangan yang mewajibkan di atas hadis-hadis ini, tapi majoriti para ulama melihat hadis-hadis ini sebagai gesaan sunnah. Yang ni kalau kita semayang ada sesuatu, melainkan kita dah rapat dah, kita dah ada dinding ataupun kita pakai tiang, boleh lah juga. Jadi sunnah. Kalau tak ada apa-apa, siapa hak main dengan beg tu, dia tak beg. Ini untuk apabila kita salat bersendirian. Kalau salat jamaah, tak perlu pula setiap orang pergi letak di depan dia. Kerana sutratul imam, sutratul makmum. Sutrah imam itu sutrah makmum. Cukup dengan sutrah yang ada pada imam. Maka hadis ni telah digunakan oleh sebahagian para ulama bahawasanya
mensunatkan juga kalau tak ada sutra, garis di hadapan. Garis kayu ke tanda atas tanah tu. Ini kita kena tahu macam mana mereka nak buat. Masjid ada kapet, zaman Nabi tak ada kapet. Zaman Nabi solat atas tanah. Jadi orang boleh garis. Ataupun mereka solat di padang pasir, di mana-mana mereka berhenti, mereka garis. Hadis ni didhaifkan oleh sebahagian, dan namun begitu seperti mana kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ia hasan. Hasan ni ada hadis yang ia dhaif, tetapi oleh kerana ada sokongan yang lain, sokong dia. Dhaif ni pula dia tak sama. Macam orang kata hadis dhaif boleh pakai, dia tak jelas. Bukan semua dhaif sama. Dhaif yang khafif, dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan itu dipakai oleh para ulama jika sekiranya, terutamanya apabila ada sokongan. Sokongan ni maksudnya ada riwayat lain yang menyokong makna, dia boleh diangkat menjadi hasan. Sama maksud dia boleh menjadi syahid, dia boleh menjadi bukti tambahan untuk mengangkat sesuatu hadis. Sama apa? Makna dia support. Daripada riwayat lain support, menyokong inti kandungan riwayat itu. Walaupun rawi yang dhaif, ada riwayat yang kuat yang bunyi yang maknanya hampir sama dengan yang ini, maka dia boleh diangkat suatu riwayat. Itu yang dikatakan di hasan. Sesuatu hadis itu menjadi hasan karenanya. Ini adalah hadis ni. Makna yang lain ialah hadis ni ialah menunaikan maksud Nabi SAW. Kalau Nabi suruh kita buat sesuatu, asalnya tak muakhiratul rahl, kita dah tak ada. Nabi kata letak tongkat. Tongkat pun tak ada, garis. Maksudnya idza amartukum bi syai' fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu, kamu datangilah dengan kadar yang kamu mampu. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Yang itulah dia punya konsep dah. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kadang-kadang orang kerana dia tak boleh buat semua tu, dia tinggal semua. Itu salah. Ma la yudrak kullu la yudrak jullu. Apa yang tak dapat dibuat semua, jangan tinggal. Hak benda yang boleh kita buat. Patut malam bangun sembahyang tahajud. Patut sembahyang 2 rakaat dulu yang ringan, kemudian sembahyang yang lagi 2 rakaat yang panjang bacaan. Patut itu kita buat. Mungkin ada orang baru dia try, dia tak boleh, dia boleh 2 rakaat, dia mengkit pukul 5 2 rakaat. Tu pun 10 minit dia mengantuk. Tak apa, kita jangan abang tahajud apa 10 minit, baik tak biar 2 ringgit. Jangan abang macam tu, biar dia buat. Besok dia tambah lagi, besok dia panjang lagi. Apa yang kamu jangan tinggal. Apa yang tak boleh kita buat semua, jangan tinggal semua. Demikian juga sedekah. Sedekah sama juga. Kita tak ada duit, orang lain sedekah banyak. Nak buat masjid 1 juta, tak ada apa kita. Orang lain bagi 2,000, 3,500. Seluk-seluk poket kita, pendapatan hari ni pun RM5. Bagi 5 kupang. Bagi 5 kupang. Orang munafik zaman Nabi, dia kata 5 kupang macam tu. Apa Tuhan nak buat duit banyak tu? Kurma banyak tu. Allah marah kat dia. Kita bagi yang kadar kita. Agama ajar apa yang tak dapat kita buat semua, jangan kita tinggalkan semua. Hadis yang berikutnya, kita habis bang hadis bahagian ni.
Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u as-salata syai'un wadra'u mastata'tum. Akhrajahu Abu Daud fi sanadihi dha'fun. Diriwayatkan oleh Abu Daud, pada sanadnya ada kedhaifan. Saya nak sebut satu hal. Tadi tuan-tuan tengok, Ibn Hajar kata hadis yang tadi kita baca hasan. Ada riwayat ulama yang menyatakan dhaif. Ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan di dalam hukuman terhadap hadis juga khilaf kadang-kala. Banyak juga yang khilaf. Hukuman terhadap hadis tu sahih, dhaif dan seumpamanya juga di dalam bab ijtihad. Melainkan hadis yang clear cut, rawinya pemalsu. Ada hadis yang kadang-kadang ulama ni kata dhaif, ulama ni kata hasan kerana ada sokongan. So kita kena terima. Sebab itu kadang-kala berlaku perbezaan mazhab. Perbezaan mazhab maksudnya mazhab ni anggap dhaif, dia tak pakai hadis ni. Mazhab kedua pakai hadis tu kerana dia anggap hasan atau sahih. Dia ada alasan-alasan dia. Sebab tu ilmu ni bahar luas. Jadi apabila kita tengok, kita baca hadis, kita tengok, katakanlah kita tengok Albani kata dhaif, contoh. Albani kabir, besar dalam ilmu hadis. Tapi kita tengok ada mazhab pakai hadis tu. Kita tidaklah menunjukkan imam mazhab itu tidak tahu tentang masalah sanad tu. Dia imam lebih dahulu, Albani kemudian. Cuma mungkin dia mempunyai andaian yang lain. Mungkin hasan di sisinya, mungkin dia melihat ada sokongan lain padanya. Ataupun kadangkala di kalangan imam-imam ijtihad, mereka tengok hadis dhaif tak berapa dhaif sangat, khafif, dhaif yang ringan. Antara nak bagi pendapat sendiri dengan ada hadis yang dhaif. Hadis dhaif ni ada juga kemungkinan Nabi yang kata, tapi rawi tu mungkin didhaifkan kerana dia lemah sikit ingatan, ada masalah teknikal dalam hadis. Dia kata better kita ambil hadis dhaif ni daripada kita bagi pendapat kita. Ada kecenderungan sebahagian imam-imam mujtahidin demikian dalam bab-bab tertentu, seperti dalam mazhab Ahmad. Maka dengan itu berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama di dalam bab-bab yang seperti ini. Abi Sa'id al-Khudri dia meriwayatkan, katanya la yaqta'u salata syai'un, tidak, ni hadis ni dhaif, tidak memotong sembahyang apa pun. Hari itu kita dah baca hadis sahih yang potong sembahyang apa? Perempuan, himar dan anjing hitam. Ni kata tak batal langsung. Dia kata dari segi matan dia pun tak tepat lah. Dia against matan yang sahih. Ni golongan yang tak terima hadis ni lah. Yang dan ramai yang mendhaifkan, Ibn Hajar pun mendhaifkan hadis ni. Bagi mereka yang terima, dia kata hadis ni betul ya. Nabi kata yang memotong dulu tu bukan batal, itu potong khusyuk. Jadi tak potong ni maksud tidak potong dalam erti kata tak batal bagi yang mempertahankannya. Bahagian kedua, wadra'u mastata'tum, kamu tolaklah dengan kadar yang kamu mampu. Yang ni kalau orang lintas tolak dia. Bahagian ni sahih, makna dia kerana ada hadis lain yang menyokong. Walau bagaimanapun hadis ni secara umumnya didhaifkan oleh ulama, walaupun maknanya pada bahagian yang kedua itu disokong. Di kalangan ulama menghasankan hadis ni. Saya dah buat dia, menghasankan. Dia kata makna dia tak ada masalah. Betul dari segi makna dia, tak bertentangan pun dengan yang sebelum.
yang sebelum ini. Kenapa Ibn Hajar masukkan hadis ini di sini? Dia masukkan hadis ini di sini kerana dia nak menunjukkan ini adalah merupakan hadis-hadis utama yang menyebabkan berlakunya perbincangan fiqh dalam hal ni. Saya dah sebut dulu bahawasanya tujuan kitab Bulughul Maram ni, dia sebut hadis-hadis yang menjadi perbincangan para ulama tentang hukum-hukum fiqh. Sebelum Ibn Hajar tulis kitab ni, ada ulama lain yang tulis kitab yang macam ni juga sebelum Ibn Hajar, iaitu Ibn Daqiq Al-Aid. Dia menulis kitab nama dia Al-Ilmam bi Ahadithil Ahkam. Dia himpunkan hadis-hadis ahkam. Kemudian datang Al-Muharrar oleh Ibn Abdul Hadi, tulis himpunkan hadis-hadis hukum juga. Dia ambil inspirasi daripada kitab Ibn Daqiq Al-Aid. Kemudian datang Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Abdul Hadi lebih detail penghukuman hadis dia. Ibn Hajar tulis kitab Bulughul Maram. Tapi demikianlah takdir Allah. Bulughul Maram ni lebih tersebar dan disyarahkan banyak dibandingkan kitab Al-Muharrar. Allah punya urusan ni ajaib. Kita tengok Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dia buat hadis 40 Nawawi. Nampak macam simple, tapi seluruh dunia timur dan barat baca Arba'in Nawawiyah. Al-Imam Nawawi dia tulis kitab, dia himpun hadis-hadis yang berhubung dengan pembentukan diri manusia. Dia namakan dengan Riyadhus Salihin, taman orang-orang saleh. Hampir tak ada orang Islam yang tak tahu kitab ni. Semua orang tahu. Kataballahu lahul qabul. Allah tulis untuk dia diterima. Meninggal 46 tahun Imam Nawawi umur. Karya sangat besar. Sebahagian yang dia tulis Al-Imam Nawawi ada yang tak habis, seperti kitab Majmu'. Dia tulis Al-Minhaj, Minhajut Talibin, matan dalam mazhab Syafi'i. Oh, menjadi matan utama mazhab. Hebat. Dan demikian sebahagian orang tulis kitab banyak, tapi taklah orang bagi perhatian sangat. Allah punya takdir. Wallahu ta'ala alam. Kita jawab soalan. Siapa ada soalan nak main? Siap. Syukran. Saya jawab yang ni dulu ni. Apabila ramai golongan selebriti mati kebelakangan ni, ramai kan selebriti mati? Tak perasan tak? Ramai ya? Orang RTM tahu. Timbul perbahasan niat di media sosial. Sebelum ini saya percaya beriman siapa yang tidak syirik pasti akan diampunkan dan masuk syurga. Tiba-tiba ada ustaz kata itu fahaman Murji'ah, ahli irja. Apa pendapat Dr. Mazhar? Yang pertama ialah Murji'ah ataupun Murji'ah puak tu, pemikiran dia ialah pemikiran irja. Irja ialah satu mazhab yang muncul sejak zaman sahabat masih ada lagi, zaman salaf. Maka ada perbahasan pasal Murji'ah yang disebut di riwayat Muslim oleh Abdullah bin Umar, di mana mereka ini melihat bahawasanya iman itu
ialah tasdiq bil qalb, membenarkan dengan jantung hati. Dan amal tidak ada kaitan dengan iman secara umumnya. Maksudnya kalau orang tu dia beriman, dengan hati dia beriman, dia tak beramal ke apa, tak menjejaskan iman. Seperti mana orang yang kafir, dia beramal soleh, tak menjadikan dia mukmin, selagi mana dia tidak beriman. Demikian orang beriman, kalaupun dia buat benda maksiat, tidak menjadikan rosak iman dia. Jadi dia kata orang kafir tu buat macam mana pun, dia amal ke, dia sedekah ke, tak boleh, lagi dia tak beriman. Orang beriman, dia buat apa pun, sampai macam mana pun, iman tak terganggu. Maka dengan itu, manusia itu dihukum dengan iman dia, tak payah dinilai pada amalan dia. Dan mereka ada argumen mereka, antaranya dia kata Allah membezakan, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat, wahai orang yang beriman dan beramal soleh. Kalaulah amal soleh dah duduklah iman, tak payah sebut sekali lagi. Namun ahli sunnah berbeza dengan hal ini. Dia kata iman adalah merupakan amal soleh mempunyai kesan dan pengaruh pada iman. Ada amalan yang jika kita buat, tak buat, rosak iman, seperti syahadah dan seumpama. Murji'ah, fikratu irja, simpul dia, apa dia? Macam ni lah bahasa mudah kita. Hantar saya tengoklah aku buat apa, iman aku mana orang tahu. Minum arak ke, apa, buat salah ke, melanggar maksiat pun, iman di dada tetap kuat di dada. Itulah idea irja' lah, secara dipahami secara umumnya. Maksudnya iman duduk dalam dada, tak terjejas lah dengan amalan-amalan maksiat. Itu dulu yang dia orang sebutkan, you jangan tengok pakaian I, iman I mana you tahu. Macam itulah lebih kurang. Ini irja', pemikiran irja'. Amal di sisi ahli sunnah menentukan iman. Sebahagian amal tu mungkin tidak kufur kalau kita tak beramal, tapi jika menolak semua amal, kufur, termasuk la ilaha illallah. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat, wahai orang yang beriman dan beramal dengan soleh. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya manusia dalam kerugian melainkan orang yang beriman dan beramal dengan amalan saleh. Amalan soleh itu bukan saja melakukan, juga meninggalkan. Puasa, kita tak makan, amalan soleh. Tapi kita tak buat apa? Tak makan, amalan soleh. Meninggalkan syirik adalah amalan soleh. Meninggalkan syirik, amalan soleh. Seseorang yang mati dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah, walaupun ada dosa, kalau Allah mau, Allah azab dia. Kalau Allah mau, Allah ampunkan dia. Tetapi Allah telah janji, selagi dia tidak mensyirikkan Allah, tidak mati dalam syirik, Allah akan masukkan dia dalam syurga. Sama ada sebelum tu dia masuk neraka ke apa ke, itu urusan Allah. Tapi penghujung, dia akan masuk syurga atas janji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak menafikan bahawasanya amalan penting. Kerana kalau tanpa amalan, kata orang tu tak semayang. Dalam
majoriti ulama tidak mengkafirkan dia, tapi berdosa besar. Allah mengazab orang-orang yang meninggalkan salat. Mungkin selepas daripada itu, jika dia tidak syirik, Allah ampunkan dia setelah 1 juta, 2 juta, 3 juta tahun mengikut kehendak Allah untuk mengazabkan dia, ataupun Allah ampun insya. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Itu maksud irja. Jadi bila mari mungkin maksud soalan ni saya tak pasti apa dia maksudkan, tapi mungkin dia nak maksudkan akhirnya muncul golongan yang kata tak kisahlah dia apa ni macam mana perangai pun, yang penting tak beriman pada Allah. Maka dengan itu mereka tak apa yang mereka buat, pakaian dia ke, makanan dia ke, dia langgar ke, tak menjejaskan apa, kerana mereka adalah tetap beriman. Dari satu sudut betul, satu sudut, selagi mana dia tak buat perkara yang membatalkan iman, maka dia beriman lah. Maksudnya dia satu orang, kita tak boleh hukum kufur lah dia. Tapi itu tidak menjustifikasikan amalan salah yang dia buat. Yang haram tetap hukum haram. Kita tak katalah oleh kerana dia tu tak tutup aurat ataupun dia tu minum arak dia jadi kafir. Kita tak kata dia kafir, tapi kita kata dia fasik, dia ahli maksiat, dia berdosa di sisi Allah. Habis itu dia ahli neraka. Bukan urusan kita. Allah mengampunkan sesiapa yang dia kendaki, dia mengazab sesiapa yang dia kendaki. Dia memberitahu dia mengazab orang yang berdosa, tapi dia juga memberitahu dia mengampunkan siapa yang dia kendaki. Kita tak tahu, mungkin orang tu ada dosa, tapi ada pula amalan dia buat baik dengan ibu dia, tolong orang miskin. Allah lebih tahu urusan dia. Hak mana dia buat salah, hukum dia salah. Di sisi syarak salah. Dia ahli neraka syurga, wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu. Kita nampak dia buat salah, salah lah hak dia buat tu. Tapi mungkin bila Allah hukum dia nanti, Allah timbang amalan dia. Ada pula amalan dia birrul walidain, buat baik dengan ibu bapa. Ada pula amalan dia, ada jiran tu susah miskin, dia duk pergi hantar makanan tiap-tiap bulan, kita pun tak tahu, dia buat. Allah timbang, mungkin Allah redha, Allah mengampunkan sebahagian dan dia mengazab sebahagian manusia. Ini tidak termasuk dalam urusan kita. Apa hukum sedut lemak? Tuan-tuan pernah sedut lemak? Pi sedut lemak lemak gearbox tu ke orang sedut lemak kita? Tahu gearbox? Orang gemuk lah, depa pi apa? Depa pergi di buat treatment, pi sedut lah lemak dia tu, bagi kuris sikit. Yang tu kot maksud dia kan. Ibnu Jauzi dalam Manaqib Umar bin Khattab, sebahagian mendhaifkan riwayat ni kerana hasan, lahir sebelum daripada, tapi riwayat ini seperti ini dia bukan hadis, mungkin hasan dengar daripada orang lain. Ibnu Sayyidina Umar dalam Ibnu Jauzi meriwayatkan, tengok satu orang perut besar, big belly. Dia pun kata, mahadha. Orang tanya apa ni? Dia kata, rahmatun minallah, rahmat daripada Allah Ta'ala. Umar kata, bal azab, bahkan ini adalah azab. This is not blessing, this is punishment. Sebab tu si Umar ni dia marah. Dia nak tentera dia, kota Basrah dibuka sebagai kota tentera. Dia kata inna syamsa madhallatul Arab, matahari itu adalah merupakan payung Arab. Dia bawa tentera dia duduk atas kuda tu boleh panah kena. Umar, tak apalah nak cerita tu, saya nak cerita
riwayat tadilah. Kitab-kitab lama ni tak ada membahaskan tentang sedut lemak ni. Zaman dulu tak ada lagi. Bekam ada lah. Cumanya kitab-kitab fatwa seperti kitab Fatawa Qadi Khan. Qadi Khan ni ialah Fakhruddin Qadi Khan dalam mazhab Hanafi. Fatawa Khaniyah, Khan tau, Kublai Khan, Genghis Khan, Qadi Khan. Dalam fatwa dia ada sebut tentang hukum kalau orang tu, isteri tu makan bagi gemuk, nak bagi suami suka, boleh ke tak? Atau seorang tu kurih makan dengan apa-apa makanan nak bagi gemuk. Maksudnya bagi gemuk dan kurih tu setakat tu yang mereka bincang di dalam kitab-kitab lama mereka. Berdasarkan perbincangan itu, oleh kerana gemuk ni bukan sesuatu yang bagus, dan sedut lemak ni satu treatment yang bagus, kerana bukan saya kempen, maksudnya nak bagi badan tu ringan, maka tidak ada masalah, salah, tidak ada larangan untuk satu orang tu sedut lemak ataupun buat apa-apa lah, makan teh ke makan apa ke nak bagi kurih, tak ada halangan. Apa yang syarak tak bagi, jangan buat satu benda yang memusnahkan diri lah. Dah dia tahu 5 orang sedut, 4 orang mati, dia tak boleh happy lah. 5 orang duk sedut ni, 4 mati, seorang aja hidup, tak boleh lah kalau telah terbukti macam tu. Tapi kalau terbukti sedut kemudian masih hidup dan badan lebih sihat, manfaat, tidak menjadi masalah di dalam hal-hal yang seperti itu. Bolehkah jamak qasar dilakukan bila kita dari Perlis ke Langkawi? Nak pergi dah kah? Tuan-tuan boleh pergi tengok di dalam fatwa negeri Perlis ini yang kita keluar tentang hal ni, tentang jamak dan qasar. Cumanya saya nak simpulkan, jamak tu adalah bab dia lebih luas. Macam saya bagi tahu, bab dia lebih luas. Tuan-tuan tak musafir pun tuan-tuan boleh jamak kalau sibuk dan seumpamanya. Tapi qasar dia terikat dengan safar, dengan musafir. Oleh kerana tidak ada hadis yang sahih, melainkan ada riwayat daripada Ibnu Abbas dan seumpamanya yang menentukan musafir jauh mana yang boleh kita nak qasar ni, tak ada. Dan kemudian logiknya, zaman dahulu bila sahabat musafir, mereka bukan naik kenderaan macam kita. Kita tahu dah 10 km, 20 km. Mereka hanya tahu berdasarkan paling tinggi dia nak ukur, dia ukur daripada satu tempat Jeddah ke Asfan umpamanya, satu tempat ke tempat yang lain. Dia bukan boleh kata kami dah berapa kilometer dah ni. Dia tak ada detail seperti itu untuk kita tahdidkan secara detail. Maka dengan itu para ulama, walaupun dalam mazhab-mazhab mereka buat tentang marhalah dengan mengukur kalam Ibn Abbas antara Mekah ke Taif, ke Jeddah dan berbagai-bagai lagi qaul dalam masalah ni. Namun secara umumnya illah membolehkan satu orang itu qasar ialah safar tu sendiri, musafir tu sendiri. Apa saja yang diterima sebagai musafir boleh satu orang untuk
Qasar, jamak qasar. Apa yang istilah musafir? Bukan susah. Kalau masyaqqah atau beban itu susah nak sukat. Bila perjalanan tu beban, kita boleh qasar. Itu susah nak sukat, dia panggil tidak mundhabit. Contoh apa? Kalau contoh orang kaya, ni ada satu kawan saya, satu sahabat ni, dia hubungi saya baru ni nak main rumah saya, tapi main dengan helikopter. Jadi saya pun nak tengok tahu mana dia nak turun, kan? Tapi katakanlah saya pun ada kawan-kawan yang kaya di Kuala Lumpur, depa atas bumbung rumah depa ada helikopter. Sambil-sambil minum air naik helikopter dia. Pilot tu bawa, dia duduk relax kan, sampai tempat lain. Mungkin 2 marhalah lebih mengikut kiraan yang dikira di dalam mazhab-mazhab. Masyaqqah tak ada, tak susah apa pun. Lebih susah kawan naik kereta pergi 10 km dalam trafik jam mah. Dan trafik jam. Tapi kawan naik 10 km tu tak boleh untuk qasar, tapi yang naik helikopter tu boleh. Sebab kemudahan merujuk kepada safar. Faham tak? Pemusafiran tu, bukan susah. Kalau susah tak menrabit. Susah habis, kalau susah dia boleh guna peruntukan jamak, bukan qasar. Ada hikmah dia lah, kerana kita pergi tempat orang. Di tempat orang mungkin ada urusan, perjalanan mungkin mudah, tapi pergi sana urusan yang lain. Kalau satu orang pergi, kalau 5 waktu dia kena sembahyang, mungkin dia tak sempat, dia nak kejar masa, so Allah bagi dia himpunkan dan dia pendekkan. Tak apa. Namun kalau kita kata musafir, kalau orang Perlis dari sini pergi Langkawi, musafir lah. Susah juga. Setengah orang bagi saya musafir, saya bersiap elok habis sana. Kalau di sisi dia musafir, dia boleh qasar. Tapi nanti orang akan kata susah lah Datuk, macam tu, nak tentu macam tu. Kalau dia susah nak tentukan, tak tahu nak kira musafir tak musafir. Dari sini pergi Elok Stang, lama ni pergi Elok Stang, kira-kira baru 70. Hak mereka tu nak hendak dalam tu 90 ada, 80 lebih ada, tak cukup lagi 5. Ibn Taymiyah kata tak cukup lagi 5, kata itu macam mana nak kira? Zaman dulu bukan ada ni, dia naik kuda, dia agak ya. Boleh tak cukup lagi 10 ke? Tapi musafir tak? Musafir tak? Boleh. Tapi tak tahu nak kata musafir ke tak ni, tak tahu nak kata. Kalau tak tahu, ambil mendekati apa yang ulama-ulama mazhab sebahagian buat. 80 ke atas. Dalam persekitaran itu boleh untuk dia qasar. Tapi kalau bagi dia, saya ni duduk tu Padang Saung, nak main Kuala Perlis apa jauh dah kan. Bagi pilang kawi ni bagi kami musafir dah, dia qasar. Itu pendapat yang ditarjihkan oleh sebagian ulama, Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Saleh Ibn Utsaimin. Ini mereka tarjihkan tanpa menentukan kadar, tetapi menjadikan punca utama ialah safar itu sendiri. Tapi kalau kita ragu-ragu, boleh tak boleh ni, aku ni rasa macam dekat, saya rasa macam jauh, saya rasa macam dekat, saya rasa macam jauh, kita tamamkan di atas kaedah, kerana asalnya kerana tamam. Kelonggaran hanya diberikan apabila kita confirm, kita dapat standard tu, kita dapat peruntukan itu safar. Tuan-tuan faham maksud saya? Jadi kalau kita confuse, kita ni. Tapi kalau kita kata memang musafir lah, saya pergi, kalau start saya memang bersiap malu, saya musafir lah, walaupun 75 kira musafir. Ya, musafir. Saya kalau pergi start pun, kalau dah pergi
sampai 70 km safar lah, safar, maka dia boleh mengqasarkan, menjamakkan solat. Masuk waktu bang sila. Apakah pandangan berhubung dengan khilaf dalam mazhab-mazhab akidah sehingga ada yang menuduh sesat dan kafir antara satu sama lain seperti Asy'ariyah dan Salafiyah? Pertama, tuan-tuan, kita kena tahu bahawasanya ada perkara yang usul dalam akidah, yang ni kita tak berbeza. Ada benda yang furu' dalam akidah, cabang dalam akidah, yang orang boleh berbeza. Macam dalam fiqh, ada benda yang tak boleh berbeza, ada benda yang orang boleh berbeza. Ada perbahasan-perbahasan yang memang ulama-ulama berbeza. Allah Ta'ala turun 2/3 malam, sulusul akhir, 1/3 yang akhir. Ada yang kata Allah Ta'ala turun dengan layak dengan kebesarannya, tapi dia bukan, dia kata kalau macam tu Tuhan sama dengan manusia, turun, kalau dia turun kosong tempat yang dia turun tu. Kalau dia turun, masa bila dia naik? Itu kata mazhab yang tak setuju. Mazhab yang kata turun, dia kata, kenapa kamu kata macam tu? Sebab kamu bayangkan Allah tu macam manusia. Kalau dia turun, tempat tu jadi kosong. Macam mana manusia turun? Sebab dalam kepala kamu ada tajsim dan tashbih. Dalam kepala kamu ada telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sebab tu kamu tak boleh fikir kalau Allah turun mesti tempat tu kosong, dia pindah daripada atas turun bawah. Itu maksud turun. Maka kamu yang mempunyai tashbih dalam fikiran kamu, lalu kamu kata orang lain yang tashbihkan Tuhan. Jadi dua mazhab. Dia kata no, tak boleh. Kalau kata turun, dia jadi macam manusia. Kalau turun bila naik? Kalau Allah turun bila dia naik? Kalau kamu tanya macam tu, susah. Nanti orang akan tanya juga, kamu percaya tak Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalu malaikatu war ruh. Malaikat dan ruh Jibril turun. Kalau dia turun di Malaysia baru tengah malam. Sehari tempat lain pula masih duduk siang, baru nak malam. Masa bila dia turun, masa bila dia naik? Tapi turunnya itu tak sama dengan turun yang kita faham. Macam hadis jariyah, ni pun salah hatta di kalangan so-called Salafiyah. Bukan maksud Tuhan itu di atas, tapi ulu Allah Ta'ala. Kena alam syahadah, alam kita, dan alam ghaib Allah Ta'ala ni tak sama dengan kita. So semua tak bolehlah nak samakan Allah dengan makhluk. So ada dua mazhab. Satu tak mau, tanzih. Dia kata kalau buat macam tu nanti pemikiran manusia jadi keliru. Yang kedua kata kalau yang keliru tu sebab hampa keliru daripada awal. Kalau hampa daripada awal start fikiran hampa Allah tak sama dengan makhluk, macam mana pun dia tak sama, kita mendengar, dia mendengar kita tak sama dengan mendengar dia, kita melihat, dia melihat dia tak sama dengan melihat kita. Dia turun tak sama dengan makhluk turun. Tidak bermakna kalau dia turun tempat atas turun ke bawah, tempat atas jadi kosong, maka berlaku intiqal mahal. Itu lain, itu makhluk. So ada dua, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah dengan khilaf dengan Asy'ariyah. Ada mazhab salaf, hatta di kalangan salaf itu sendiri ada yang mentakwilkan, ada yang tidak mentakwilkan dalam beberapa empat. Semua mereka di dalam itar ahlul Islam. Semua mereka ahlul qiblah, ahlul syahadah. Bahkan untuk lebih luas, semua mereka itu ahlus sunnati wal jamaah. Mutaakhir ini, sebelum tu pun ada timbul puak-puak yang memecah belah kaum Islam.
Asy'ariyah kafirkan Salafiyah, hak Salafiyah kafirkan Asy'ariyah. Semuanya tidak memberi manfaat dalam furu' akidah yang seperti ini. Mungkin kita kata akhta, salah, tapi bukan sampai mengkafirkan, kerana kesemuanya bermaksud tanzih. Kesemuanya selagi mana menyatakan laisa kamislihi syai'. Hatta ulama-ulama dalam tradisi ilmu, mereka yang seperti Al-Imam Az-Zamakhsyari, Al-Imam Az-Zamakhsyari, Al-Imam Az-Zamakhsyari, Jarullah Umar Az-Zamakhsyari, Mu'tazilah, tapi imam. Ibn Hajar takhrijkan hadis-hadisnya dalam Al-Kasyaf. Al-Qadi Abdul Jabbar, Mu'tazili. Ada yang dinasabkan dengan Qadari. Di kalangan para ulama, Muhammad Ibn Ishaq antara yang dituduh sebagai qadar. Qatadah bin Da'amah Asy-Syadusi dituduh. Kalau kita nak main macam tu, menyesatkan, tak ada faedah. Kita kata dia punya pendapat, kita tak setuju. Ni punya pendapat, kita setuju. Yang ni kita tak setuju. Dalam hadis Bukhari yang selalu saya sebut ulang, tuan-tuan, Nabi SAW cerita satu orang lelaki yang bila dia nak mati, dia rasa dia berdosa banyak dah. Dia minta supaya anak-anak dia bakar dia. Idza mittu fa ahriquni thumma dhanuni thumma dharuni fir rih. Kalau aku mati, bakar aku, tumbuk mayat aku ni bagi halus, summa dharuni fir rih, kemudian pi tempat angin kuat tu, lepas abu mayat aku tu supaya mayat tu bertebaran. Dia kata, fa wallahi la in qadarani rabbi la yu'adzibani azaban la yu'adzibuhu ahada. Demi Allah, kalau Tuhan dapat tangkap aku, dia azab aku yang mana dia tak azab siapa-siapa pun macam tu. Pasal apa dia suruh tumbuk tu? Dia duk ingat bakar, halui, lepas ke angin, abu pi merata, Tuhan tak tangkap, tak boleh tangkap dia dah. Punya akal. Geng tu duk ada lagi bala. Mungkin nak tu buat duk bakar lah kan. Lah hadis dia kata falamma mata fu'ila bihi dhalik. Bila dia mati, anak-anak dia buat macam tu, dilakukan pada dia seperti itu. Bila dia mati, ambil, buang. Lepas pada tu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bumi supaya bumi himpun dia. Fajma'i ma fiki min. Allah perintah kat bumi, himpunkan debu dia tu. Bumi pun perintah, fa fa'alat fa idza huwa qa'im. Bumi pun buat, tiba-tiba dia berdiri depan Tuhan. Tuhan himpunkan dia. Dia nak lari dengan Tuhan, Allah himpun dia. Nak lari mana Tuhan Allah Ta'ala? Segala langit dan bumi yang begitu luas dia punya, dia ada fikir dia boleh lari. Allah tanya dia dalam hadis sahih, ma hamalaka ala ma sana'at? Pasal apa buat macam ni? Allah tanya dia, pasal apa buat macam tu? Qala ya Rabb khasyatuk. Wahai Tuhan, takut kat kau.
Nabi kata faghafaralah, Allah ampun dia. Hadis ni menimbulkan iskal. Hadis ni menimbulkan persoalan. Macam mana Allah ampun dia? Dia ni ada masalah akidah yang serius ni. Apa masalah akidah dia yang serius? Dia duk sangka Tuhan tak boleh tangkap dia. Dia syak. Dia tak beriman pada kudrat Tuhan yang maha berkuasa. Dia rasa dia boleh lari dan lepas daripada Allah Ta'ala. Apa lagi masalah dia ni? Cuma yang ada kepada dia satu benda. Ada apa? Takut Allah. Ulama-ulama bahas hadis ni. Al-Khattabi, Ibn Taymiyah sebut, Ibn Qayyim sebut, banyak Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari. Dia kata punca dia, sebab dia ni tak ada orang ajak dia akidah yang betul. Sebab tu dia salah lah akidah dia ni. Tapi bagusnya dia ada takut kat Tuhan. Kenapa Tuhan ampun dia? Sebab dia tak dapat maklumat yang betul tentang akidah ni. Kalau ada orang ajak dia, Tuhan tu bukan macam tu. Tuhan ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala-galanya. Dia tak dapat benda tu kat dia. So dia pakai ijtihad sendiri dia ya. Takut kat Tuhan aku nak kena belah lah kali ni. Tapi dia percaya Tuhan ada. Tuhan akan azab dia kalau dia salah. Kerana dia tak sampai, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan azab sehingga kami menghantar rasul. Kata dia mereka, kalau orang sepertinya diampunkan oleh Allah kerana dia salah, tak dapat maklumat yang betul. Ini kalau pula para ulama yang membahaskan akidah, yang bertujuan nak mensucikan Allah, yang bertujuan untuk meninggikan Allah Ta'ala, yang bertujuan nak mengikut perintah Allah, nak mengikut nas-nas Quran dan Sunnah, kalaupun silap, mereka lebih berhak untuk diampunkan dibandingkan dia ni. Maka dengan itu, kita hanya kata salah, silap. Jangan duk kata ahli neraka lah, yang ni kekal dah depa ni. Ini semua kita jangan duk pi mazhab-mazhab hak duk lawan mengkafir hak kita tengok yang timbul di dalam kalangan orang Islam, terutama penceramah-penceramah ni. Hari tu dah habis dah hak jenis puak hak duk kafir di mulut ni, mukafir ni. Harap jangan duk marilah yang lain-lain pula. Kita diperlih ni mengambil manhaj yang sederhana dan hal-hal yang seperti ini. Kita kata salah, lemah, pendapat yang lemah, pendapat yang marjuh, pendapat yang rajih, yang lebih azhar, yang lebih asah, yang lebih kuat. Yang lain itu kita menyatakan pendapat yang tak diterima, lemah, tetapi kita tak menghukum fulan kafir, fulan ni kafir, ahli neraka dan seumpamanya. Demikian itu bukan pendekatan yang sepatutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.